Buletin pagi 11 Oktober bersama saya Azlianti Ibrahim, tajuk utama pagi ini. Kabinet setuju mansuh hukuman mati mandatori. Juga gempa bumi gegar Laut Bali dan Papua New Guinea. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Disangka sedang tidur, rupa-rupanya dua lelaki yang terbaring dalam sebuah kereta Pro 2 Myvi sudah meninggal dunia. Kejadian yang berlaku di Kampung Jaya Baru, Kinabatangan, Sabah itu mengejutkan penduduk. Dalam kejadian jam 11.46 pagi semalam itu, Muhammad Fitri Haimi dan Muhammad Hilmi Muhammad, kedua-duanya berusia 19 tahun, ditemui mati di kerusi hadapan kereta yang diparkir di tepi jalan di Kampung Terbabit. Ketua Polis Daerah Kinabatangan, Superintendent A. Sahak Rahmat berkata, anggota polis yang ditugaskan menyiasat mendapati enjin kereta Pro 2 Myvi itu masih hidup ketika ditemui. Kedua-dua lelaki yang berada di dalam kereta berkenaan disahkan meninggal dunia oleh Pegawai Perubatan Hospital Kinabatangan. Mayat dibawa ke Hospital Kinabatangan untuk bedah siasat. Kabinet bersetuju memansuhkan pelaksanaan semua hukuman mati mandatori di negara ini. Sehubungan itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Liew Wiew Kiong berkata, semua pelaksanaan hukuman mati akan ditangguhkan sehingga pemansuhan itu berkuat kuasa. Katanya pihaknya akan memaklumkan kepada Lembaga Pengampunan untuk melihat permohonan bantuan yang kini dalam senarai hukuman mati sama ada dilepas atau diringankan. Bagaimanapun, bagi kesalahan dadah ia mungkin berbeza kerana mahkamah mempunyai budi bicara untuk menjatuhkan hukuman mati atau sebaliknya. Menurutnya, semua kertas kerja kini di peringkat akhir dan Peguam Negara sudah memberi isyarat ia sudah siap untuk dibentangkan di Parlimen bermula 15 Oktober ini. Dan ini pula kes penipuan Macau Scam bagai terpukau sehingga menurut semua kehendak si pemanggil semata-mata untuk mengelak dikenakan tindakan undang-undang. Malah dakwaan si pemanggil kononnya adalah anggota polis dan pegawai bank dipercaya bulat-bulat sehingga sanggup memindahkan wang mengikut arahan mereka. Mangsa yang bekerja sebagai kerani ini berkata segalanya bermula pada 3 September lalu selepas dia menerima panggilan telefon kononnya dari balai polis yang mendakwa dirinya terbabit dengan aktiviti penggubahan wang haram. Sindiket berkenaan mendakwa beliau mempunyai tunggakan wang di sebuah bank di Terengganu. Panggilan seterusnya disambungkan kepada pegawai polis di Ibu Pejabat Polis Kontijen Terengganu yang mendakwanya mempunyai kes berkaitan dadah pula. Tutur kata si pemanggil cukup meyakinkan sehingga dia mula panik dan bersetuju memindahkan wang menerusi 3 transaksi. Dia kata, Kak, ni ada berita Kak ni. Saya pun tanyalah, berita buruk ke berita baik? Macam inilah Kak, saya nakkan lagi 30,000 untuk jamin mahkamah akak supaya akak nama akak clear. Jadi saya pun tanyalah, kalau akak bagi duit 30,000 ni tuan, nama akak tak ada apa-apa Kak? Nama akak bersih, akak masukkan duit. Lepas tu saya akan pergi ke mahkamah di Terengganu sana. Saya akan clearkan nama akak dan duit yang akak bagi yang 71,700 tu akan dapat balik. Panggilan daripada sindiket Macau Scam turut diterima seorang lelaki warga emas berusia 78 tahun. Dengan modus operandi sama, mangsa diperdaya sehingga dia mengalami kerugian RM110,000 dalam masa sehari. Then he tell me, hey, you got a case, you got 2 cases, you know. One is Hong Leong Bank and one is Maybank. I said, what is Maybank? I do not have account with Maybank. I got account only in KL, in the public bank and Maybank. So he was telling me, oh, do you know one this Tan Bilong? Tan Bilong, you know, he say he's a rascal.
He do drug cases as well. Sementara itu, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Selangor, ACP Hajinder Kau Gundial Singh berkata, sejumlah 750 kes penipuan Makau Scam diterima dalam tempoh 9 bulan pertama tahun ini membabitkan kerugian 39.2 juta ringgit. Jumlah itu menunjukkan peningkatan ketara berbanding 731 kes sepanjang tahun lalu dengan kerugian 21.5 juta ringgit. Kejayaan adalah dari segi sebaik sahaja satu laporan polis dibuat, kita akan terus check the account number di mana duit yang telah dimasukkan, sama ada satu bank ke, macam tadi 23 bank accounts. Kita akan semak semua bank account dengan pihak institusi kewangan, dan setelah mendapat butiran dia, kita akan panggil pemilik akaun dia. So sekarang ramai di kalangan pemilik akaun pun telah didakwa di mahkamah. 6 sindiket termasuk yang beroperasi di luar negara berjaya ditumpaskan. Media dan pasukan. Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dipanggil semula ke Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM hari ini selepas disoal siasat agensi anti rasuah itu lebih 8 jam semalam. Ini kali keempat Datuk Seri Ahmad Zahid dipanggil bagi membantu siasatan kes penyelewengan dana Yayasan Akal Budi milik keluarganya. Dan wartawan Amirul Hakim Lokman kini berada di lokasi. Baik Amirul, boleh anda kongsikan sedikit maklumat yang anda perolehi setakat ini, Amirul? Ya, Zulianti, sekali lagi hari ini Ibu Pejabat SPRM Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Putrajaya menjadi tumpuan bagi pihak pengamal media untuk menyaksikan perkembangan berkenaan di mana Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dipanggil untuk hadir memberikan keterangan bagi pihak SPRM berkenaan penyalahgunaan dana bagi sebuah yayasan iaitu Yayasan Akal Budi. Dan pada hari ini dapat saya gambarkan seawal jam 8 pagi lagi pihak pengamal media sudah menghadirkan diri di hadapan perkarangan Ibu Pejabat SPRM dan masih lagi menantikan kebenaran daripada pihak SPRM untuk memasuki ke dalam perkarangan Ibu Pejabat SPRM, dan di mana pada hari ini Datuk Seri Ahmad Zahid atau Ahli Parlimen Bagan Datuk ini dijangka hadir pada kira-kira jam 9 atau 10 pagi untuk memberikan keterangan sekali lagi berkaitan penyalahgunaan dana berkaitan Yayasan Akal Budi. Dan di mana dapat saya gambarkan juga pada kira-kira semalam Datuk Seri Zahid telah hadir ke Ibu Pejabat SPRM untuk memberikan keterangan berkaitan pengenaan penyalahgunaan dana ini, di mana beliau juga turut hadir bersama anaknya Datuk Nurul Hidayah dan juga adiknya Datuk Seri Muhammad Nasir Ahmad Tarmizi berkenaan memberikan keterangan. Dan juga di mana semalam Datuk Seri Zahid atau Ahli Parlimen Bagan Datuk ini telah memberikan keterangan selama lebih 8 jam dan telah keluar daripada Ibu Pejabat SPRM kira-kira jam 5.40 petang, di mana beliau telah menghadirkan diri dengan mengenakan pakaian baju batik dan juga menaiki kenderaan SUV Toyota Lexus, dan di mana beliau sendiri daripada makluman pihak pengamal media, beliau kelihatan ceria apabila menghadirkan diri untuk memberikan keterangan ke Ibu Pejabat SPRM. Dan dapat juga saya gambarkan pada hari ini sekali lagi beliau dia hadirkan diri untuk memberikan keterangan berkaitan penyalahgunaan dana. Dan daripada itu saja saya dapat gambarkan ketika ini masih lagi menantikan kebenaran untuk masuki ke lokasi perkarangan Ibu Pejabat SPRM. Dan apa-apa laporan yang dapat saya beri gambarkan boleh akan saya maklumkan dari masa ke masa. Kembali bersama Azlianti Ibrahim di Sipentas, silakan. Terima kasih Amirul atas laporan anda. Kita ke laporan berikutnya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Mujahid Yusof Rawal menyangkal dakwaan dirinya mengamalkan ajaran Islam liberal. Tegasnya, selaku pemimpin, beliau berhasrat menjalankan amanah dipikul berlandaskan Al-Quran dan hadis. Sekali lagi, yang memandu saya ialah apa? Rahmatan lil alamin. So, di mana liberal? Kalau soalan itu yang ditanya, di mana liberal? Di mana salahnya? Jadi tak bolehlah bila saya menyebut rahmatan lil alamin maka orang kata longgar, tak ada prinsip. Ini Al-Quran, bukan Mujahid kata. Ini Al-Quran kata, bukan Mujahid. Mujahid hanya nak menyampaikan apa yang Al-Quran suruh. Beliau berkata demikian pada program Dialog Menteri di Universiti Malaya bertajuk Rahmatan lil Alamin. Majlis ini dihadiri kira-kira 500 peserta.
dalam keadaan usaha ini akan... Terdahulu, Datuk Dr. Mujahid Yusof Rawa berada di Sri Pentas, Petaling Jaya bagi rakaman program Soal Rakyat. Ketika diaju mengenai kenyataan kontroversi berhubung operasi aduan khalwat, beliau menyatakan tidak mahu memanjangkannya isu berkenaan. Ujar beliau, tiada tindakan undang-undang akan diambil terhadap media berkenaan kerana tanggungjawabnya untuk memperbetulkan kesalahan berkenaan sudah dilaksanakan. Tambahnya, banyak lagi isu lain yang perlu diutamakan dan bukan menjadi kebiasaan bagi dirinya untuk menyaman kerana beliau menghormati kebebasan media. Tetapi kebebasan itu perlu berpandu kepada tanggungjawab sama ada daripada pihaknya atau media. Media berbahasa Inggeris itu sebelum ini melaporkan Datuk Dr. Mujahid sebagai berkata pihak berkuasa agama tidak lagi akan mengetuk dan memecahkan pintu pada waktu malam untuk operasi halwat dan kegiatan maksiat lain yang mencetuskan polemik. Laporan itu mencetuskan kontroversi pelbagai pihak termasuk mufti, badan bukan kerajaan, NGO dan ahli politik tampil menyokong atau menentang kenyataan didakwa dikeluarkan menteri di Jabatan Perdana Menteri itu. Pun tak apa, bunuh orang pun rahmatan. Tidak. Rahmatan itu ada prinsip dia. Wibawa dia. Ada wibawa. Di Gambang, Pahang sedang berlangsung Forum Iklim Kebangsaan Monsun Timur Laut. Forum dianjurkan oleh Universiti Malaysia Pahang UMP dengan kerjasama Jabatan Meteorologi Malaysia. Ini penting terutama ketika negara diambang musim tengkujuh. Dan untuk butiran lanjut, kita bersama wartawan Raza Syazani Muhammad dari UMP Gambang. Silakan Zaza. Baik, terima kasih Azlianti di Sri Pentas. Meniti penghujung bulan-bulan di 2018 ini, negara Malaysia pastinya yang beriklim khatulistiwa dan hutan hujan tropika akan menghadapi angin monsun timur laut yang mana pada ketika ini pastinya lebih dikenali sebagai musim tengkujuh akan memberi kesan kepada beberapa negeri di Pantai Timur seperti Pahang, Terengganu dan juga Kelantan. Dan taburan hujan yang lebih tinggi berbanding daripada bulan-bulan biasa akan membawa kepada perubahan iklim cuaca seperti suhu yang akan lebih rendah pada siang dan juga malam, malah boleh membawa kepada beberapa bencana seperti banjir dan juga tanah runtuh. Dan menyedari kepada kepentingan untuk mengetahui bagaimana perubahan iklim berlaku dan bagaimana untuk menghadapinya, Jabatan Meteorologi Malaysia MMD dan juga Universiti Malaysia Pahang UMP mengadakan Forum Iklim Kebangsaan Monsun Timur Laut 2018-2019 dengan tajuk Siap Siaga Tengkujuh Peduli Cuaca. Dan program ini berlangsung di Universiti Malaysia Pahang Kampus Gambang. Dan ia bertujuan untuk memberi taklimat keadaan cuaca dalam tempoh monsun timur laut pada tahun ini dan juga untuk tahun depan dan membincangkan langkah-langkah persediaan bagi menghadapi musim tengkujuh serta memberi ruang dan peluang kepada mereka yang membuat kajian berkenaan cuaca untuk membentangkan kajian mereka pada kali ini. Dan untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan program yang diadakan pada hari ini, kita bersama dengan pengarah Pusat Iklim Iklim Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia, Dr. Fariza Yunus. Terima kasih kerana bersama dengan Buletin Pagi pada hari ini. Jadi Doktor boleh terangkan bagaimana ataupun apakah sebenarnya intipati program pada hari ini? Okey, terima kasih ya. Untuk makluman semua, Forum Iklim Kebangsaan adalah program tahunan yang dianjurkan oleh Malaysia Meteorology Department dan diadakan pada setiap tahun. Dan tujuan utama adalah sebagai platform untuk penyaluran maklumat berkenaan dengan cuaca dan iklim, khususnya untuk monsun timur laut untuk tahun ini 2018-2019. Dikatakan ada pembentangan dan juga forum. Apa yang boleh kita fokuskan pada hari ini? Okey, untuk pembentangan kita akan ada pada 11 pagi dan akan ada 4 pembentangan daripada pihak MMD sendiri, yang kedua pembentangan daripada UMP dan pembentangan daripada JPS dan terakhirnya kita ada pembentangan daripada NATMA. Dan pada sebelah petang kita akan adakan sesi forum di mana ahli panelnya adalah terdiri daripada pembentang pada sebelah pagi. Okey, terima kasih Dr. Fariza atas perkongsian itu. Dan selain itu juga bakal diadakan pelancaran buku Disasters in Malaysia Tomorrow is a Mystery, dan program akan dilancarkan dan dirasmikan oleh Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Tenaga Sains, Teknologi Alam Sekitar dan Perubahan Iklim untuk program pada hari ini. Sekian dulu laporan. Kita kembali bersama rakan tugas di Sri Pentas Azlianti. Silakan. Wartawan Raza Syazani Muhammad langsung dari UMP Gambang, Pahang. Kita ke laporan berikutnya.
Sekurang-kurangnya 5 buah kampung di Johor Bahru dilanda banjir kilat akibat hujan lebat sejak jam 3 petang semalam. Sebuah rumah pelindungan warga Masri Kenangan di Ungku Mosin turut dinaiki air. Lebih 100 penghuninya terjejas dan terpaksa dipindahkan ke blok lain. Kejadian tanah runtuh turut berlaku berdekatan rumah berkenaan. Namun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Kawasan dinaiki air membabitkan Kampung Hajas Hasnah, Kampung Mendahara Jalan Kijang, Kampung Muhammad Amin dan Kampung Melayu. Sebuah pusat pemindahan sementara dibuka di Sekolah Kebangsaan SK Nong Chi. Menurut Jurucakap Angkatan Pertahanan Awam AMP, baras air Sungai Tebrau turut mencatatkan peningkatan. Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal mengingatkan 19 setiausaha politik yang baru selesai angkat sumpah agar tidak terpengaruh dan terlibat dengan gejala rasuah. Menurut beliau, jawatan yang diberikan itu perlu disandang dengan baik dan menjadi jambatan kepada rakyat dan menteri. Tambahnya, sebagai individu yang diamanahkan untuk menjalankan tugas, mereka perlu berkhidmat kepada rakyat dengan membawa perubahan dan bukan untuk kepentingan parti sahaja. Setiausaha politik juga perlu memastikan hubungan antara rakyat dan menteri dalam keadaan baik supaya setiap permasalahan yang dihadapi rakyat dapat diselesaikan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Angkat Sumpah Setiausaha Politik di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah semalam. Saya Khalid Najimin, saya Faizal bin Julaili. Saya Alia Pui. MMC Gamuda komited untuk terus mengadakan perbincangan dan bekerjasama dengan Kementerian Kewangan bagi mencapai persetujuan berhubung pengurangan kos transit aliran masa 2 MRT2. Dalam satu kenyataan, firma itu berharap kerajaan akan mempelawa syarikat semula ke meja rundingan sebagai sebahagian proses semakan semula selepas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mengumumkan untuk mengkaji pembatalan kontrak bawah tanah MRT2. Berikutan pengumuman penamatan kontrak itu, MMC Gamuda menggesa semua pihak berkepentingan termasuk kaki tangan, subkontraktor dan pembekal supaya kekal bertenang, bersabar dan mempercayai kebijaksanaan Perdana Menteri dalam proses semakan semula itu. Menurut MMC Gamuda, pihaknya akan menggunakan pendekatan terbuka dengan pelantikan sebuah firma perundingan kejuruteraan antarabangsa yang mempunyai pengalaman serta track record diperlukan bagi menilai kerja terowong di seluruh dunia justru mempunyai kedudukan terbaik untuk menyemak semula yang membolehkan perkhidmatan dilakukan. Sebagai pulangan di atas pendekatan terbuka yang diamalkannya, hak harta intelek dan maklumat komersial yang sensitif miliknya perlu dihormati oleh perunding terbabit serta semua pihak yang membuat semakan semula sepanjang proses berkenaan. Justru MMC Gamuda menyerahkan perkara itu untuk diputuskan oleh Perdana Menteri. Dalam pada itu, Kementerian Sumber Manusia digesa membuat persiapan bagi menghadapi kemungkinan 20,000 orang pekerja hilang pekerjaan. Ini susulan penamatan kontrak MMC Gamuda KVMRT-T Sdn Bhd MMC Gamuda bagi kerja bawah tanah projek Mass Transit Line 2 MRT2. Setiausaha Agung Pertubuhan Kebangsaan Pekerja Berkemahiran, Muhammad Rizan Hassan berkata kerajaan perlu menyediakan pelan khas untuk mengatasi kesan sosial yang timbul jika pekerja terbabit diberhentikan termasuk mekanisme bagi menghalang kemungkinan pemberhentian itu berlaku. Beliau berkata kerajaan perlu memikirkan kesan sosial kepada negara jika 20,000 pekerja terbabit yang bakal diberhentikan gagal mendapat pekerjaan lain. Katanya, ia sudah tentu akan menyumbang kepada masalah pengangguran yang serius. Seterusnya, menimbulkan pelbagai gejala sosial seperti jenayah dan masalah rumah tangga. Oleh itu, kerajaan terutama Kementerian Sumber Manusia perlu membuat persediaan rapi bagi menghadapi masalah pemberhentian pekerja ini. Kira-kira 6,000 pelajar Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM mendapat manfaat daripada perkhidmatan bas panorama yang beroperasi di institusi berkenaan mulai awal bulan ini. Exco Kerja Raya, Pengangkutan dan Kemudahan Awam Melaka Muhammad Sofi Abdul Wahab berkata perkhidmatan itu memudahkan pergerakan pelajar terutama yang menetap di luar kampus induk. Melalui perkhidmatan itu, bas panorama mengambil dan menurunkan penumpang di dua hentian dalam kawasan kampus UTM iaitu Kolej Kediaman Satria dan Kolej Kediaman Lestari. Perkhidmatan bermula dari jam 10 pagi hingga 5 petang secara pergi balik sehingga ke Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MRTC di Air Keruh dengan kadar tambang serendah RM2.
menjadi kewajipan kepada kerajaan negeri, utamanya di bawah portfolio saya, pengangkutan, untuk kita memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pelajar-pelajar. Dan kita memang sedia maklum rungutan daripada pelajar yang susah untuk keluar daripada kampus disebabkan oleh mereka pelajar tahun 1 tidak dibenarkan membawa kenderaan, motosikal, kereta dan kenderaan sendiri, motosikal, kereta dan sebagainya. Dan memang kalau tak ada kenderaan memang agak sukar untuk mereka bergerak daripada utamanya di sini ke luar. Muhammad Sori ditemui media selepas melancarkan perkhidmatan bas panorama di kampus Induk UTM Durian Tunggal Melaka. Memudahkan pelajar dari segi pergerakan di mana mereka ada yang membeli peralatan harian, ada yang membeli barangan projek untuk universiti, untuk kos-kos mereka. Jadi dengan adanya bas ni, terutama di hujung minggu, ramainya pelajar yang akan keluar ke membeli barang semua, itu sangat membantulah sebenarnya. Saya sebagai student di Universiti Teknikal Malaysia Melaka ni berasa amat bangga dan teruja kerana seperti yang kita tahu bahawa pelajar tahun 1 dan tahun 2 tidak dibenarkan membawa kenderaan di dalam universiti. So, inisiatif yang diberikan kepada pihak Panorama amat baiklah bagi kami. Tubuh Jamal Khashoggi dipercayai dikerat menggunakan mesin gergaji tulang sebelum dibunuh. Laporannya menyusul seketika nanti. Laporan sukan. Masuk hari kelima Tamasya Sukan Para Asia 2018 di Jakarta, Indonesia, Malaysia akan tampil selaku negara ke-8 terbaik saingan hari ini selepas jago pecut Muhammad Rizwan Puzi dan gandingan pingpong negara Chi Chong Ming Ting Ing Hock cemerlang meletakkan Malaysia mengumpul 9 pingat emas setakat ini. Muhammad Rizwan Puzi paling mencuri tumpuan apabila meraih emas kedua peribadi dalam acara 400 meter T36. Muhammad Rizwan mencetak masa 59.36 saat sekaligus menewaskan pelari Oman Al-Harasi Taha dan Iran Karizi Farhad di tempat kedua dan ketiga. Selalu pemenang pingat emas Sukan Paralimpik Rio 2016 ini mengharumkan nama Malaysia apabila cemerlang memecah rekod dunia milik atlet Rusia Evgeny Shevkov pada 2013 selepas mencatat 11.87 saat dalam acara kegemarannya 100 meter T36 lelaki. Turut cemerlang adalah Sukan Pingpong. Selepas menyumbang 2 pingat gangsa pada hari ketiga, Kem Pingpong meneruskan aksi konsisten menghadiahkan 1 pingat emas menerusi gandingan Chi Chong Ming dan Ting Ing Hock yang berjaya menewaskan wakil tuan rumah Indonesia Parhasta Muhammad Rian dan Kusnanto 11-7, 8-11, 11-6. Lagi kami bawakan kepada anda berita kejayaan atlet negara di pentas antarabangsa. Jago berbasikal trek negara Azizul Hasni Awang menepati ramalan memenangi pingat emas dalam acara pecut lelaki ia selepas mengatasi atlet Indonesia Pugo Admadi di kejohanan berbasikal trek Asia Tenggara. Walaupun berehat selama 2 minggu, Azizul Hasni Awang atau lebih dikenali sebagai The Pocket Rocket Man nyata sukar digugat dalam acara pecut lelaki di Velodrome Nasional Nilai Negeri Sembilan semalam. Pemenang pingat emas Sukan Asia Indonesia 2018 itu mudah merakam kemenangan 2-0 untuk menewaskan Puguh Admadi di pentas final sekaligus menyuntik semangat Azizul Hasni yang akan turun dalam acara kegemarannya Kirin hari ini. Sementara itu, nasib berbeza dihadapi Fatihah Mustafa dalam acara pecut wanita. Fatihah terpaksa akur dengan pingat perak selepas tewas kepada Chris Monita Dwi Putra dari Indonesia di pentas final dengan keputusan 0-2. Hasrat Malaysia untuk menamatkan saingan dalam kelompok pasukan 4 terbaik pada kempen Piala Sultan Johor 2018 kini sudah tertutup rapat. Ya, selepas skuad bimbingan Nur Saiful Zaini sekadar mencatat 1 seri dan 3 kali tewas. Pada perlawanan keempat semalam, Malaysia terpaksa akur tewas kepada Great Britain 1-5. Sementara India cemerlang mengatasi Australia 5-4 dan New Zealand berjaya mengikat Jepun 2-2. Beraksi di Stadium Hoki Taman Daya Johor Bahru, prestasi hambar terus dipamerkan skuad hoki remaja negara ketika berdepan Great Britain. Seawal minit ke-6 permainan, anak didik Nur Saiful ketinggalan menerusi pukulan sudut penalti hasil jarangan Daniel West. Tersentak, skuad negara bangkit melancarkan serangan dan berjaya menyamakan kedudukan menerusi pukulan sudut penalti Nur Ashraf Ishak
pada minit ke-11. Bagaimanapun, kealpaan benteng pertahanan skuad negara sekali lagi dihukum apabila Great Britain kembali mendahului 2-1 pada minit ke-13 selepas ketua pasukan James Oates memukul tepat menewaskan penjaga gol negara Andren Albert. Masuk suku kedua, juara 2015 itu langsung tidak memberi ruang kepada skuad negara apabila mengambil kesempatan daripada kelemahan benteng pertahanan untuk menambah jaringan pada minit ke-26 menerusi pukulan sudut penalti Duncan Scott. Suku ketiga, giliran Thomas Russell menambah duka skuad negara apabila menjaringkan gol padang pada minit ke-39 sebelum Cameron Golden memastikan kemenangan bergaya buat Great Britain dengan kemenangan 5-1 minit ke-45. Kekalahan itu menyaksikan skuad negara hanya akan beraksi dalam penentuan tempat kelima dan akan melengkapkan pusingan round robin menentang Jepun esok. Baik, sekian Buletin Pagi. Jangan lupa subscribe YouTube Blutin TV3 untuk lebih banyak laporan berita. Kami akhiri dengan pandangan ruang angkasa Taufan Michael.